Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk waktu ini kita teruskan dalam program Alangkah Baiknya. Kita bawakan Encik Roslan Ghazali, pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Dockland Agritrade Asia Sdn Bhd. Dan juga kita bawakan tetamu untuk hari ini. Kita ada seorang lelaki yang merupakan pengarah untuk pembangunan perniagaan Redtone IoT Sdn Bhd. Kita ada Encik Riza Imran Datuk Haji Abdul Rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, hari ini kita menarik. Kita nak belajar tentang IoT, Internet of Things, untuk urban farming. Kita tahu bahawa banyak faedah kalau kita rapat dengan teknologi dan sebagainya. Dalam hal ini membantu dalam sudut pertanian itu sendiri. Baik, Cik Roslan, macam mana? Mengapa pertanian pintar amat diperlukan dalam industri pertanian di Malaysia? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi Cik Ammar dan juga pendengar radio. Cik Ammar, hari ni kita ada sahabat kita Cik Reza. Sebelum ni kita berdua, hari ni kita bertiga Cik Ammar. Alhamdulillah, mungkin lebih banyak perkongsian. Mak Saleh cakap the more the merrier. The more the merrier, exactly. Jadi kita tengok Cik Ammar, kita lihat memang sektor pertanian ni kita sangat dahagakan teknologi, teknologi smart farming dan sebagainya yang akan memberi impact dan kebaikan kepada industri pertanian negara kita, Cik Ammar. Jadi sebagai kita salah satu syarikat Dockland Asia yang telah mendapat manfaat daripada penggunaan teknologi ini, to be specific IoT, Cik Ammar. Jadi kita rasakan ianya merupakan satu keperluan, kemestian yang mesti ada kepada semua, kalau boleh Cik Ammar, ke semua orang cakap apa, petani-petani di negara kita, Cik Ammar. Jadi hari ini mungkin kita dapat bincang, kita bawa sahabat kita daripada Redtone. Jadi kita lihat macam mana dari segi kita nak mengaplikasi benda ni kepada petani-petani, bagaimana dari segi kos dia, Cik Ammar. Kita harap nanti Redtone mungkin boleh membantu kita sebagai petani macam mana untuk kita menggunakan teknologi ni di dalam pertanian kita, Cik Ammar. Kita tak nak ketinggalan lagi, Cik Ammar. Kalau dulu kita lihat kita nak pergi bank, nak keluarkan duit kena beratur, Cik Ammar. Lepas tu kita maju sikit lagi, kita dah ada ATM machine, kita pergi ATM machine. Sekarang ni kita dah ada internet banking, kita tak perlu beratur, tak perlu pergi ATM machine. Lebih mudah, cepat dan selamat. Dulu kita taksi, Cik Ammar, tunggu pelanggan dan sebagainya. Sekarang kita ada Grab, kita ada aplikasi teknologi. Kita dah gunakan pelbagai, kita ada Grab dan sebagainya. Jadi kita perlu teknologi yang sama dalam bidang pertanian. Pertanian. Okay. Jadi we are looking forward. Jadi kita harap sahabat kita daripada Redtone boleh membantu kita petani-petani yang ada di Malaysia. Okey, baik. Kita ada Encik Riza yang akan bercerita tentang Internet of Things ini untuk pertanian pintar. Encik Riza, adakah teknologi IoT sudah mula diadaptasi di Malaysia dan bagaimana penerimaannya? Sebab difahamkan kalau kita tengok banyak berita, selepas Cik Roslan beritahu Cik Riza akan bersama dengan kami, saya pun buatlah research. Rupanya ada juga solution for durian sebelum ini dan sebagainya. Okey, baik. Mungkin Cik Riza boleh ceritakan. Okey. Terima kasih Encik Ammar, Cik Roslan untuk beri saya peluang ni untuk bercakap sikit lah. Yes, dekat Malaysia ni kita dah mula untuk mengadaptasikan teknologi untuk pertanian. Tetapi dia sangat perlahan. Pasal teknologi pertanian ni kalau kita tengok dekat Amerika, dekat Europe, dah nak dekat 20-30 tahun dia orang guna dah. Dan mereka dah mengumpul data sebanyak-banyaknya. Jadi kalau hari ni temperature adalah 30 degree Celsius, hari nampak mendung macam nak hujan ke, dia tahu apa dia punya situasi dan apa yang perlu dibuat oleh farmer tersebut untuk nak memastikan tanamannya boleh membesar dengan baik. Dekat sini di Malaysia ni, satu data pun kita tak ada lagi. Kita tak ada untuk cili, untuk pisang, untuk ni. Mungkin setengah pihak tu dah mula, tapi secara keseluruhannya tak ada seorang pun dekat sini yang dah menggunakan IoT secara efektif. Ya. Dia pembantulah sebenarnya. Dia membantu ya. Dia sangat membantu pasal daripada sudut teknologi. Kami ini di Redtone adalah teknologis lah. Kami bukan ahli petani, tapi bila kami buat research kami dapati bahawa kalau tanaman ni diberikan sukatan yang baik, yang betul pada masa yang tepat dan konsisten, tanaman yang you dapat, crop yang you dapat tu akan menjadi lebih berkualiti dan lebih konsisten jugalah. Because what you're trying to do is kamu nak dapatkan resepi yang terbaik. Resepi yang terbaik ini termasuklah SOP untuk petani-petani ini. Bukan saja nak guna, kita panggil gut feeling pasal
pengalaman dan information yang diorang dah dapat selama bertani selama 30 tahun ni akan hilang lepas mereka dah meninggal atau dah retire kan. Mereka ilmu tu akan hilang secara ni. Jadi kita pun kena pastikan ada cara untuk menangkap ilmu ni. Baik, Cik Riza, adakah Malaysia patut risau tentang food security ataupun keselamatan makanan? Saya rasa ni soalan yang sangat baguslah. Pasal sebelum ni saya rasa government pun dah banyak bercerita pasal ni. Kita cakap pasal food security. Tak silap saya ada satu kajian yang telah dibuat yang menunjukkan kalau Malaysia berperang atau tiada import ekspor selama saya rasa dalam 12 bulan, Malaysia tidak akan mempunyai cukup, cannot sustain population kita ni yang dalam 33 juta ni, tak boleh sustain pemakanan kita because we eat more than we produce. Jadi maksudnya food supply itulah. Food supply kita ni tak mencukupi lah untuk lebih daripada setahun. Adakah rakyat Malaysia kita kuat makan, Cik Reza? Dia bukan nak cakap kuat makan. Kalau saya ni orang boleh cakap lah kuat makan lah. Tapi dia bukan pasal kuat makan. It is more what we produce, what we waste and what we can then sell to other people. Jadi macam minyak kita, apa yang kita boleh buat secara lebih mahal, apa yang kita boleh jual di luar lagi mahal, kita akan cuba try to export. Macam durian kita sekarang ni hot sangat sampai saya pun nak makan durian susah. Orang sendiri pun susah. Susah nak makan durian. Tak pernah ada. Kita nak cerita tentang trend teknologi sendiri, Cik Riza. Adakah trend serta adaptasi untuk teknologi pintar ini mampu mempengaruhi persekitaran serta sektor pertanian negara? Kalau dilakukan dengan cara yang betul, secara besar-besaran, boleh affect. Pasal dalam kajian kami telah mendapati bahawa penggunaan teknologi boleh memberikan efisiensi lah. Kalau kita cakap dalam cara kita, we want to increase yield, iaitu pengeluaran kita nak kena ditingkatkan. Dia boleh tingkatkan sebanyak 10 ke 20%. Kalau nak kurangkan kos seperti material cost, iaitu baja lah, racun serangga dan juga kos labor, kita boleh kurangkan sebanyak 10 ke 20% juga. Jadi you have a net gain of 40%. So kalau kita boleh achieve number sebegitu, sebenarnya Malaysia boleh menjadi self-sustaining because kita mempunyai I rasa deficit of food export dalam 20 bilion ringgit setahun. Jadi untuk nak menutup gap tu 40% is more than enough. Baik. Cik Roslan, kita tahu bahawa Tok Lan Asia mempunyai sebuah ladang yang sangat besar di Sarawak. Bagaimana teknologi IoT dan juga kerjasama dengan Redtone IoT itu boleh bermula? Dan kenapa memilih IoT untuk fertigation farm yang sangat besar di Sarawak itu? Cik Ahmad, dalam perniagaan pun sebenarnya kalau boleh kita nak, especially dalam pertanian, kita nak meningkatkan yield, pengeluaran kita, production kita, at the same time kita nak mengurangkan kos. Jadi apa yang kita nampak setelah kita masuk dalam bidang pertanian ini, kita nampak of course yang first thing kita akan buat ialah memang kita nak mengurangkan kos operasi kita, Cik Ahmad. Jadi melalui pengalaman kita, melalui study kita, tengok teknologi kita perlu aplikasikan teknologi yang ada. Jadi kita tengok sekarang ni IoT adalah antara yang mudah dapat di pasaran. Kita dah ada seperti Redtone yang dah ada orang cakap ready product dan steady. Kita dah gunakan lebih kurang dah masuk tahun kedua. Dalam masuk tahun ketiga lah kita menggunakan IoT daripada Redtone. So far alhamdulillah kita punya orang cakap kita dapat menjimatkan kos kita. Tadi range lebih kurang kita dah dapat meningkatkan produktiviti kita, yield kita ke tahap sehingga 15% dan kita mengurangkan kos kita dalam 12-13% jemaah. Dalam bidang pertanian of course yang paling mahal kita lihat sekarang ialah kos baja kita. Yang kedua ialah labor, pekerja kita. Jadi setelah kita mengadaptasikan IoT ni memang kita dapat mengurangkan kos baja jemaah. Jadi kita ada sensor IoT system yang dapat
kontrol baja kita. Jadi kita tak terlebih letak baja atau tidak menggunakan baja. Maksudnya sistem tu akan buat kira lah untuk kita. Dia ada sensor semua. Dia ada sensor. Dia boleh detect. Contoh SOP kita katalah first week berapakah isi yang kita perlu bagi kepada tanaman kita. Week tu berapakah isi yang perlu bagi kepada tanaman kita. Jadi kita bila ada sensor ni senang. Kalau tidak kita perlu check secara manual. Jadi bila manual Cik Amar, of course kita akan, especially kalau kita hire staff, pekerja-pekerja mungkin akan berlaku kesilapan kerana mereka ni main belasah je tabur Cik Amar. Jadi bila secukup kita ada rasa katanya. Secukup rasa. Hari ni dia kena marah dengan bini, dia pergi tabur lebih. Esok dah baik dengan bini, dia lupa terlebih nak pula. tabur. Jadi bila ada IoT, satu lagi yang macam Cik Gazal cakap, data yang kita collect tadi. Contoh tanaman kita, tanaman A mungkin memerlukan cuaca yang sebegini dan baja yang sebegini. Jadi data ini kita perlukan untuk kita plan penanaman kita sepanjang tahun. Contoh musim hujan, apakah crop yang sesuai kita tanam. Musim panas, crop apa yang sesuai tanam. Jadi dengan data yang kita collect melalui IoT system ini, lebih mudah untuk kita membuat forecast dari segi kita punya yield dan juga kita punya cost. Baik, bagaimana dia membantu ataupun memberi kesan kepada peningkatan produktiviti? Contohnya macam Smart Farm Tokland Asia di Sarawak. Adakah meningkat produktiviti itu? Yes, tadi kita explain tadi, kita punya yield meningkat lebih kurang 15%. Dan kita punya cost mereka dapat reduce lebih kurang 12-13%. Jadi alhamdulillah memang kita farm kita di Kuching less than 2 years kita dah dapat ROI. Jadi memang sangat-sangat membantu. Jadi saya harap petani-petani lain mungkin ada ini bila kita bercakap pasal isu cost, bajet untuk IoT system ni nanti mungkin kita boleh bercakap dengan pihak orang cakap apa, service provider seperti Redtone ni, bagaimana dia boleh membantu petani untuk menggunakan atau mengadaptasi IoT ni. Ada pelbagai cara, mereka ada pelbagai skim yang boleh diambil atau dia boleh gunakan oleh petani. Alhamdulillah seperti kita dah guna dekat 2 tahun lebih dalam 3 tahun. Memang sangat-sangat membantu Cik Amal. Saya di KL, saya boleh monitor farm saya di Kuching Sarawak. Jadi saya boleh lihat apakah orang cakap apa, prestasi farm saya di sana dari segi cuaca, dari segi yield, dari segi kawalan serangga dan sebagainya Cik Amal. Memang sangat mudah apabila kita menggunakan aplikasi IoT ni. Baik, untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan kami dalam program Alangkah Baiknya, kita ada Encik Roslan Ghazali selaku pengasas dan juga CEO Tokland Agri-Trade Asia. Kita ada Encik Riza Imran, Datuk Haji Abdul Rahim selaku pengarah untuk business development ataupun pembangunan perniagaan Redtone IoT Sdn Bhd. Baik, Encik Riza, saya nak tanya juga bagaimana dengan penggunaan teknologi ni untuk pertanian pintar, contohnya di IoT ni, seperti IoT mampu milik ke? Takut nanti orang kita kata macam mahal ni, ini semua robotik ni. Ataupun ada petani kita yang berkira-kira. Okey, itu soalan yang sangat baik lah. Dalam pengalaman saya lah, dah buat ni dah 2-3 tahun lah, kita terajui dalam pertanian ni. Ya, cik tak pandai je pakai handphone ni. Betul. Macam mana ni? Jadi benda pertama adalah attitude lah atau mentality petani-petani kita. Dia cakap saya dah bertani 30 tahun dah, tak pernah nak kena guna sistem begini. Saya punya pekerja, anak saya pun saya dah hantar ke UK untuk belajar apa semua. Depa datang balik, dia orang take over. Saya cakap tak apa pakcik, no problem. Uncle, no problem. Tapi nanti anak dia pula datang yang dah balik daripada UK ni, dia cakap, bang, saya tahu, I know my father's farm ni cash cow. Dia panggil cash cow, boleh buat duit. Tapi saya tak nak jadi macam dia, 30 tahun dekat atas farm. Jadi saya nak duduk dekat KL, tapi saya nak boleh monitor manage. Boleh manage daripada KL. Jadi mungkin minggu sekali saya turun. Okey. Jadi kita boleh buat, mentality tu kena berubah lah. Cost, untuk cost setengah orang akan cakap mahal, setengah orang akan cakap affordable. Pasal apa? Sistem yang dibuat tu ada keperluan dia. Ada sistem yang murah, tapi dia bukan untuk komersial. Saya dah ada nampak 5, 6,000, 7,000, 10,000 punya sistem. Tapi bila saya kaji balik, betul ke boleh untuk commercial farm, dia ada kekurangan dia lah. Ada pro dan con lah. Ada pro dan con. Pasal bila you bayar murah, you dapat yang murah lah. Bila you bayar yang mahal sikit, you dapat yang mahal. Because macam kita punya sistem selalunya dalam range 20 ke 50,000. Tapi sistem kami boleh diletak
pada farm daripada 1 ekar sampai ke 20-30 ekar pun tak ada masalah. Dan guna satu sistem saja. Okey. Jadi economies of scale plays a point, because kebanyakan daripada sistem yang saya nampak di luar sana, mereka menggunakan satu sistem 1 ekar, satu sistem 1 ekar. Jadi tiap-tiap kali you kena beli satu sistem baru, you get, kalau 10 ekar 10 sistem yang berlainan lah. Jadi maksudnya ini kalau mula-mula tu dia ada 5, kemudian dia tambah lagi 5, dia boleh integratekan sekali. Tak semestinya. Okey. Kalau yang sistem yang lain lah. Untuk sistem kami menggunakan satu control panel saja. Okey. Jadi kalau dalam 10 ekar tu you ada 5 zone, 8 zone, boleh guna sekali untuk satu app sajalah. Satu cerita app dia. sajalah. Satu sign in. Jadi tentang kos ni kena tengok jenis tanaman, berapa besar you punya farm tu, dan you punya ROI lah. Kalau setengah orang cakap okey dalam masa 3 tahun, selalunya kita punya dalam masa 2 tahun atau 1.5 tahun dah dapat ROI lah. Tapi tengok kepada crop lah. Macam kalau you buat cili, sekarang harga cili bagus. Mahal. Jadi boleh ROI dia senang. Tapi kalau you buat tengoklah, kalau you buat cucumber timun saja, kadang-kadang daripada berapa ringgit boleh turun ke 70 sen pun ada. Jadi kalau dah sampai ke 70 sen tu mungkin ROI dah tak ada lah. Jadi kena tengok jenis tanaman kita, berapa besar farm kita, dan apa yang kita nak dia achieve. Pasal kurangkan labor. Kalau you ada 10 ekar, selalunya 1 ekar tu 2 orang yang akan jaga. Jadi kalau you ada 10 ekar, mungkin daripada 10 orang atau 20 orang you kena ada, you boleh kurangkan. Okey, baik. Dari sudut perniagaan sendiri, sesuatu produk itu boleh berjalan kalau kita mencari pelanggan ataupun pelanggan yang cari kita. Jadi soalan golden question is, soalan cepu cemasnya, ada cepu cemas. Cepu mas. Cepu cemas. Cemas. Adakah kurang awareness program yang dilakukan oleh agensi tertentu untuk menyedarkan petani-petani kita? Okey, ada teknologi yang boleh bantu pakcik ni. Kita akan ajar, jangan risau, senang je. Semudah tekan suis api di rumah saja, suis elektrik saja. Kurang awareness program atau macam mana? Sampai mentaliti orang kita macam tak boleh nak adaptasi dengan teknologi. Dia ini susah sikit lah. Pasal kami bekerja sama dengan beberapa agensi kerajaan seperti MDEC semua. Mereka membuat dia memang buat kerja lah. Ada lah awareness ada program. Awareness program semua ada. Tapi mungkin they need more funding to make it bigger. Because kita ni pertanian, orang bila cakap pasal pertanian, dia kebanyakan orang cakap alamak, saya dah belajar tinggi-tinggi, kenapa takkan saya jadi petani. Tapi inilah truthfully lah, Kenyataan lah. Kenyataan lah. Orang yang bertani ni macam Cik Roslan kita ni, dia punya income tu sangat banyak. Dia cuma kena tahu. Tu bukan cik lain kot. Tapi dia punya income tu memang adalah lebih daripada what you can get. Jangkaan lah. Daripada jangkaan. Saya kenal juga Cik Roslan tu, dia belajar kat UK tu. Betul. Memang ni tauke besar. Betul. Jadi Tak semestinya kita belajar tinggi, kita memandang pekerjaan petani itu sebagai satu pekerjaan tradisional. Betul. Kalau di Jepun, Yes. mereka mempunyai satu program ijazah yang sangat besar berkaitan dengan pertanian, sebab itu produk mereka mahal. Betul. Rock melon itu boleh menjadi satu trending sehingga ratusan ribu yen Betul. sebiji. Kan, jadi kenapa kita tak boleh? Betul. Okey. Baik, Cik Roslan, apa jangkaan ataupun harapan terhadap penggunaan teknologi pintar dalam industri pertanian negara dan masa depan? Cik Roslan dulu lah, lepas tu Cik Reza jawab. Macam memang harapan kita sangat tinggi ya. Kita nak lihat kita Malaysia kembali ya kepada sektor pertanian, kita majukan sektor pertanian, kita nak lihat anak-anak muda esok, anak-anak kita sendiri Cik Amar yang terlibat dalam sektor pertanian ya. Tak kisahlah kita belajar tinggi ke belajar tak tinggi, tapi kita tengok memang ada potensi Cik Amar dalam bidang pertanian ni ya. Jadi kita perlukan teknologi, definitely sooner or later kita perlu adaptasi teknologi yang ada ni ya, seperti dalam sektor-sektor lain yang kita bincangkan. Jadi kita sangat berharap, besar harapan kita service provider seperti Redtone ni membantu
membantu kita petani-petani kecil macam kita, alhamdulillah kita, sebab kita lebih terdedah dengan informasi dan teknologi. Dan bagaimana yang petani-petani di luar bandar, di kampung-kampung, macam mana kita nak tackle masalah, macam mana kita nak mereka mengadaptasi teknologi ni, Cik Amar. Tapi seperti kita lihat banyak agensi kerajaan yang membuat promosi awareness untuk teknologi pertanian tinggi ni kepada penduduk bandar. Tapi bagaimanakah sekarang ni penerimaan mereka? Macam kita lihat tadi, pelbagai halangan. Mereka nak gunakan smartphone pun tak tahu kan. Mereka nak dapatkan informasi, mereka nak menggunakan, nak kontrol, banyak lagi isu-isu yang perlu kita tackle. Jadi sebagai petani kita, because kita ada, we are considered in urban farming, the same time kita ada commercial farm, kita dah lihat dua-dua sektor ini memang sangat berpotensi tinggi. Jadi kita berharap semua pihak, terutama pihak kerajaan kita, teruskan dan nanti kita promote smart farming yang menggunakan teknologi tinggi supaya kita tidak ketinggalan, Encik Amar. Okey, macam dari pandangan Redtone sendiri macam mana? Okey, jadi daripada pandangan kami, smart farming ni perlu dijalankan secara komersial. Jadi pihak kerajaan perlu memainkan peranan mereka, iaitu they need to give subsidies or incentives untuk memastikan para petani kita ni dapat menggunakan sistem-sistem sebegini. Mungkin kena bagi training, mungkin kena bantu mereka membeli sistem sebegini. Pasal kalau dia tak buat sebegitu, we look at the uptake to be very slow. Orang nanti macam cakap lah, mentality dan attitude. Infrastruktur memainkan lagi satu peranan. Saya rasa tuan-tuan tahu pasal NFCP, National Fiberization Plan yang diorang nak buat ni. Kebanyakan daripada kawasan pertanian terletak di luar bandar. Dan apabila di luar bandar, mungkin tak ada 3G atau 4G punya coverage. Bila tak ada 3G or 4G punya coverage, sistem tu, macam sistem kita boleh be standalone lah. Tapi most of the time for it to be connected, you need to have connectivity lah. Kena ada lah internet kan. Kalau tak ada internet, tak boleh pakai. Dan macam untuk Redtone, kita nampak pasal mentality, attitude tu, kita buat first level, phases lah. Phase 1 is what we're doing now. Apa yang kita buat sekarang, kita bagi RAR, very simple: remote monitoring, automation and remote control. Remote monitoring tu kita boleh nampak data, kita collect data. Jadi automation, kita boleh automate apa-apa yang ada. Jadi kalau macam rock melon for example, dia 75 hari untuk nak sampai ke penuaian dan harvest lah. Jadi daripada hari pertama sampailah hari ke-75, kita boleh programkan kat dalam sistem, isi perlu begini, this is the setting, everything semua boleh ada. Mudah saja. Yes. Jadi lepas tu remote monitoring, remote control lah dah. Itu yang saya buat RAR tu senang sikit lah. Remote control ni, farmer daripada dia punya handphone boleh control dia punya farm. Jadi kalau hari ni dia cakap, panas sangat lah, saya boleh tekan pump untuk nak turn on water, lebih sikit, bagi lebih sikit. Jadi nak dalam kita PKP ni kan, tak digalakkan keluar rumah. Betul. Lagi senang duduk menyandar kat sofa tengok TV, tekan-tekan handphone. Jaga ladang. Saya punya farmer buat bagi itu semasa PKP yang telah gunakan sistem kami. Mereka buat begitu. Ada yang sampai ke China juga bila sebelum PKP ni lah. Dia orang pergi ke China 2-3 minggu, dia boleh control daripada sana. Jadi the thing is to get the younger generation also interested, pasal mereka lah yang pandai nak guna handphone ni semua. So for us dekat Redtone ni, kita nak cuba make farming sexy again for the younger generation. Betul, seksi betul tu dengar tu kan. Susah kalau mereka tak interested, yang akan tinggal adalah our older farmers. Our older farmers ni kebanyakan daripada mereka dah sampai 55, 60. Bagilah dia orang rehat. Mereka nak retire. 65% of our farmers here in Malaysia will be retiring in the next 15 years.
they provide 90% of our food, more than 90% of our food crops. Besok kalau tak ada pelapis, Siapa yang nak buat? Apa yang betul, kita nak betul. buat? Nak makan tak ada. Baik, untuk maklumat lebih tentang apa yang Redtone berikan untuk anda, Facebooknya ada Redtone Smart Farming, ataupun anda boleh ke Puchong sendiri di tingkat 5 IOI Business Park. Anda boleh hubungi mereka di suite number 22 hingga 30. Dan juga untuk Talkland Agri-Trade Asia, anda boleh ke Cyberjaya 012-303-6896. Hubungi Tok Lan sendiri, tanya Tok Lan macam mana Tok Lan, saya nak ada satu NFT set, saya nak ada IoT sekali. Boleh Tok Lan? Boleh. Nak buat farm pun boleh sama. Commercial farm. Kan. Jadi itu antara yang boleh anda ikuti. Ini adalah program Alangkah Baiknya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dua tetamu kita, Encik Roslan Ghazali juga Encik Rizal Imran. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan kembali selepas ini ke Mas Kini Berita seketika nanti. Teruskan mendengarkan kami di bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda. Kejayaan bukan bermakna kita tak pernah gagal.